Selamat pagi Malaysia. Untuk edisi hari Isnin kita akan masuk kelas Mandarin. Jadi kita bersama dengan Cikgu Fong Lao Si. Ni hao. Ni hao, Ivan. 早上好. 早上好. Itu cara bertanya khabar yang kita pelajar hari untuk minggu kedua. Ini minggu yang ketiga, apa yang kita nak belajar, Cikgu? Baik, hari ini kita akan belajar tentang nombor dan juga pembentukan frasa yang menggunakan nombor dalam bahasa Mandarin. Ya, baik. Okey. Kita buat sedikit ulang kaji sekali lagi. Tetapi minggu ini kita akan mempelajari satu sebutan yang baru. Iaitu bagi nombor kosong. Kosong. Ling. Ling. Kosong. Ya. Dari kosong kita membilang sampai yang ke-10. Ling. Ling. I. Er. San. Si. Wu. Liu. Qi. Ba. Jiu. 10. Baik, 11 sebutan ini cukup penting bagi pembentukan frasa dalam bahasa Mandarin yang melibatkan nombor. Khususnya sebentar nanti kita akan pelajari tentang umur dan juga sebutan tarikh yang melibatkan tahun, bulan dan juga hari bulan. Ya, 0 sampai 10. Dan ini adalah karakter bahasa Cina. I 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 0. Iya, betul. Tapi dalam karakter Cina, 0 kita tidak tulis sebegini. Ada karakter lain. Adalah, bahagian ini adalah yang simplified. Yang simplified. Ya. Baik. Seterusnya, untuk membilang nombor, kita mula membilang dari 11 hingga ke 19. Kerana kumpulan ini penting. Dengan kumpulan yang akan datang yang kita akan pelajari nanti, mereka hanyalah terbalik saja sebutannya. Jadi kita kenalah berhati-hati sewaktu kita membilang 11 hingga 19 yang mana sebutan 10 ni berada di depan. Ya, contoh dia 11 untuk 11 ya. 12 12 13 14 15 16 16 16 16 16 16 17 17 18 18 dan juga 19 19. Jadi sila perhatikan 10 di depan dan juga nomornya diikutinya. Ya, tetapi sekiranya Ivan, kalau kita perhatikan sebutan yang seterusnya, kumpulan ini, iaitu bagi 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan juga 90. Kalau kita bandingkan dengan kumpulan yang sebelum ini, sebutannya terbalik. Sebutan 10 di belakang dan juga sebutan nombor dia di depan. Contohnya 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90. Jadi inilah adalah beberapa sebutan untuk nombor yang cukup penting. Macam mana dengan sebutan nombor dari 0 hingga ke 99? Sebagai contoh. Sekiranya kita ingin menyebut nombor-nombor seperti ini, cara yang kita perlu buat ialah mengikut apa yang telah pun kita pelajari tadi. Kita ikut susunan yang betul sahaja. Asasnya 0 daripada 0 hingga ke 10. Ya. Baik. Yang pertama ni contohnya 31. So kita dah belajar tadi sebutan bagi nombor 30 iaitu 30. 30. Kalau 31 kita tambah i iaitu 1 di belakangnya untuk membentuk frasa 31. 31. Itu je. Ya. Jadi, formula yang sama kita gunakan bagi nombor, contoh 54, iaitu 54. 54. Bagi 88, 88. 88. Jadi, saya rasa bagi menyebut nombor ni tidaklah susah. Tetapi yang paling penting, kita perlu menghafal dan mengingati 0 hingga 10. Ling sampailah 10. Itulah yang paling penting ya bagi penyebutan nombor. Seterusnya, kalau kita tak belajar tentang penyebutan nombor, kita bolehlah belajar sedikit tentang pembentukan frasa yang melibatkan nombor. Yang pertama ni umur. Umur ya. Jadi bagi umur kita kenalah mengingati tentang unit ataupun penyobilangan yang kita gunakan, iaitu tahun. Tapi dalam sebutan Mandarin ni ialah sui. Contohnya umur 32 tahun, sebutan dalam Mandarin ialah
32岁。32岁。 30 ni 30. 2 ni 2 dan juga岁 ni ialah tahun. Bagi sebutan unit untuk nombor. 32 岁 ya. Baik. Perlu maafkan saya cikgu, ya? Kita terangkan juga sui adalah digunakan untuk umur sahaja. Kerana tahun ada sebutan lain ya cikgu. Ya betul. Ya. Baik, kita ya. Sui ini hanyalah unit untuk umur ya, bukannya sahaja. Untuk sebutan tahun ya. Tetapi unit sui ini adalah untuk umur ya, age, berapa years old ya. Baik. Seterusnya kita pelajari tentang sebutan tarikh. Dan sebutan tarikh ini kita bermula dengan tahun. Dan sebutan tahun ini cukup penting kerana sebutan dia agak berlainan. Contoh, sekiranya kita ingin menyebut tahun 2016. Yeah. Dalam sebutan Mandarin tidak ada sebutan 2016. Tidak ada sebutan 2016, 1957 tak. Bagi sebutan tahun dalam Mandarin kita menyebut nombor tersebut satu persatu. Contoh 2016 dalam arti kata lain kita kena menyebut dalam Mandarin 2016 iaitu 2016. 2016. Ini nombor dia. Dan juga kita akhiri dengan nian tahun. Dan nian ni lain daripada sui yang kita belajar tadi. Yeah. Itu hanyalah untuk unit umur. Tapi kalau untuk unit tahun kita menggunakan nian. Nian ni bermaksud tahun juga. Jadi sebutan tahun 2016 sekali lagi ialah 2016 nian. 2016 nian. Ini cukup penting ya. Jangan kita menyebut 2016, 2016 ya. Kita perlu menyebut nombornya satu persatu. Ini bagi tahun ya. Jadi maksudnya kalau orang bertanya kepada kita berapakah umur kita, kita tidak boleh menyebut 32 nian. Itu salah. Itu salah. Tapi perlu menggunakan sui. Ya, 32 sui. Tetapi dalam umur, di sebaliknya bagi tahun kalau sudah berapa tahun bekerja contohnya kita perlu gunakan nian. Ya betul. Ya. Baik. Ini bagi tahun ya. Seterusnya pembentukan frasa berkenaan dengan bulan. Bulan ni pun senang. Kerana dalam Mandarin tidak ada sebutan dari January, February, March dan sebagainya. Kita akan menamakan bulan ni mengikut nombor sahaja. Jadi kita hanya perlu tahu 1 hingga 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12. Dan diakhiri dengan sebutan bulan iaitu yue. Yue. Itu saja. Contohnya bagi Januari iaitu bulan yang pertama. 1月. Begitu. So contoh bagi bulan Ogos sebagai contoh ya. Bulan ke-8. Bulan yang ke-8 kita hanya perlulah adakan nombor 8 di depan ni iaitu pa. Kemudian kita gabung dengan perkataan yue iaitu bulan untuk membentuk bulan yang ke-8 Ogos iaitu pa yue. Pa yue. Begitu saja. Ya, tidak ada sebutan yang khas untuk November, Disember dan sebagainya. Ya, dinamakan dengan nombor Ogos. Bagi hari bulan kita juga adanya unit yang agak berlainan iaitu hao. Hao ni bermaksud hari bulan. Dan juga untuk sebutan nombor samalah seperti yang kita praktiskan tadi. Contoh bagi hari bulan hari ini 22 hari bulan. Ya. Kita perlulah menyebut 22 hao. 22 hao. Tak lupa juga ya. Sekiranya 22 hao ni 22 hari bulan, bila kita bergabung dengan frasa yang kita pelajari tadi untuk membentuk sebutan tarikh, kena berhati-hati. Kenapa? Kerana susunan dia terbalik. Contoh. Susunan kata untuk tarikh ya, sebagai contoh, bagi tarikh ni ya, kalau biasanya kita menyebut 24 hari bulan Mac 1984. Inilah adalah cara untuk kita menyebut tarikh. Iaitu hari bulan dulu, bulan dan juga tahun. Itu dalam bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris itulah dia logiknya. Tetapi dalam Mandarin dia terbalik. Kita perlu menyebut nian diikuti dengan yue. Tahun, bulan dan juga hari bulan. Sebagai contoh, ya, kita buat sedikit latihan ya. Contoh tahun 1984. Kita tak sekali lagi ingatkan kalian semua, bukannya 1984 tetapi 1984. Kemudian bulan ni kita hanya namakan ikut nombor.
Mac, bulan yang ketiga, 3月. Selepas itu, kalau hari bulan, 24, 24. Jadi begitulah susunan ini untuk kita menyebut tarikh. Contoh ya, kita buat praktis ni. 1984年1984年3月3月24号24号 ya. Jadi ini adalah susunan kata untuk tarikh ya. Jadi bahagian ini cukup penting ya, kena ingat sekali lagi susunan tarikh apa dia? Terbalik. Terbalik ya. Baik. Baik. Kita juga boleh melihat sekali lagi revision, ulang kaji untuk bahagian hari ini. Yang pertama sekali sepintas lalu ya, cikgu. Baik. 0 hingga 10 ini adalah yang paling asas yang perlu kita ingati. Sama-sama ya. Ya, bermula daripada 0 0 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 0 hingga 10. Kalau nak menguasai pembentukan frasa 0 hingga 10 ni kena hafal. Ya, ini asasnya. Tak ada jalan lain ya. Tak ada jalan pintas. Lepas itu untuk membilang nombor yang bermula dengan 10 ni adalah 11 hingga ke 19 ya. Contoh dia 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19. 19 Tetapi sekiranya nombornya bermula dengan nombor dan diikuti dengan sebutan 10, maknanya sebutan tersebut adalah 20, 30 dan sebagainya. Contoh 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90. 90 Untuk menyebut nombor dari 0 hingga 99, apa yang perlu kita buat? Kita ikut kronologi nombor sahaja. Sebagai contoh, 31 31 54 54 88. 88 Setelah menyebut nombor-nombor ini, kita boleh membentuk frasa dengan unit ataupun penjuru bilangan yang berlainan. Umur sebagai contoh, 32 岁. 32岁 岁 adalah unit untuk umur, umur. tahun. Ya. Seterusnya adalah berkenaan dengan susunan kata untuk tarikh. 3 perkataan yang penting perlu kita ingat. 年 年 月 月 号 号 Contoh? iaitu tahun, bulan dan juga hari. bulan. Baik. Bagi tarikh ni sebagai contoh. 1984年1984年3月3月24号24号 tahun, bulan, hari, bulan. Baik, Baik. itu sajalah. Itu saja untuk minggu ini. Minggu depan untuk minggu yang keempat, apa yang kita belajar? Kita akan belajar tentang ahli keluarga kita. Ahli keluarga, itu betul. sapaan kepada ahli keluarga, betul. papa, mama dan sebagainya. Itu penting, itu juga menarik. Apapun itu untuk edisi Isnin minggu depan dalam kelas Bahasa Mandarin kita. Jadi terima kasih kepada Cikgu Fom, terima kasih kepada Sisi Lao Si. Selamat